Hingga kan ada satu kitab menyebut Nabi Ibrahim ni walaupun seumur hidup dia pernah bohong, satu hari orang jumpa dia menangis masa dia dah tua, basah janggut. Orang tanya pada dia, "Tuan, kenapa tuan nangis?" Kata Ibrahim, "Aku nangis mengenangkan dosa aku zaman dulu." "Apa dosa tuan buat, bunuh orang ke apa ni? Beria menangis, basah janggut." "Tak ada," kata dia. "Seumur hidup aku pernah bohong 3 kali. Aku takut Allah murka pada aku." Bayangkanlah tuan-tuan, seumur hidup bohong 3 kali, menangis basah janggut. Kita sehari 17 kali mengelentong orang, sengih tuan-tuan. Tak ada masalah. Sengih, menipu, la ilaha illallah. Daripada pagi sampai ke malam bohong je kerja. Tak boleh, tak boleh. Taubat Nabi-Nabi ni luar biasa. Jadi kalau kita nak ikut sunnah yang pertama ini, belajarlah untuk tidak berbohong. Untuk permulaan latihan tak berbohong, saya cadangkan mulai malam ni dan hari esok dan seterusnya, tuan-tuan cuba buang daripada kamus hidup tuan-tuan kalimat on the way. Buanglah. On the way ni bohong nombor 1 sebenarnya. Kalau nak belajar tak nak bohong, jangan guna on the way dah lepas ni. Mana kalau bos tanya, kau di mana? On the way bos. Oh, itu menipu namanya. Sebutkan kedudukan. Kalau ada koordinat GPS sebut, north berapa, east berapa sebut, biar tepat mengikut ke mana kedudukan. Ini orang jujur betul. Saya dulu pernah tengok orang on the way ni, saya tak percaya. Sebab on the way ni, on the way dalam perjalanan, dari katil ke bilik mandi pun on the way, dari pintu besar ke pagar rumah pun on the way. On the way ni apa? Tak ada makna. Lepas ni be definite, kat mana kita ada. Dulu pernah masa saya jadi qadi di Temerloh, ada satu orang datang ke pejabat kadi, dia ni kerja ADO. Bukan ADO, kado, chief ADO. Datang untuk ni, kado ramai, tak tahulah mana satu. Datanglah pejabat saya, sebab pejabat saya ni ada gerai, dia orang selalu mengetih di situ. Jadi kado ni datang, telefon ke saya, "Al-Fadil, jom minum air." Jadi saya kalau orang ajak minum sarapan pagi, memang saya kena pergi. Itu sebahagian daripada deskripsi tugas saya. Sebab saya kerja kerajaan grade S. S tu maknanya sarapan. Memang kerja saya sarapan. "Al-Fadil, minum air." "Okey." Kado ajak, kena pergilah. Gila. "Mana tuan?" "Mesyuarat pejabat tuan ni, DO dah tunggu dah ni." "Minum air dulu tuan." Okey, dia pun minum air. Dia duduk, dia order teh tarik 1, nasi lemak, telur goreng. Dia letak fail. Lepas tu ini meeting lah, dia cerita lagi ni. Tiba-tiba telefon dia berbunyi, kring. Dia angkat. Saya tahu yang telefon mesti DO punya. Sebab dia, "Halo, ya Datuk, ya Datuk, saya on the way Datuk." Ya Datuk." "Okey Datuk, okey on the way Datuk." Okey. On the way baru order. Bayangkanlah DO dekat pejabat tu menunggu, nak punyalah berpeluh-peluh, nak prepare, nak menengok dulu surat, bukan? Bayangkanlah anak buah kita mengelentong kita hari-hari. On the way, rupa tidur bawah katil pun ada on the way juga. Buang dulu sifat on the way ni. Ada orang hidup tak membohong tapi tak transparent, ada. Sebab Al-Amin juga artinya tulus, mulus, kudus, transparent. Tidak ada yang disembunyikan. Contoh ibu-ibu, puan-puan ni selalu tak transparent. Bila kita tanya, "Kak, umur berapa?" Rahsia. Astagfirullahalazim. Tak telus namanya. Telus sajalah. "Berapa umur?" Sebut sekian-sekian. Tak, rahsia. Rahsia. Dia panggil tak transparent. Bukan orang perempuan aja lah, orang lelaki pun begitu juga. "Pakcik umur berapa?" "Saya ni dah pakai-pakai, tolak cuti umum, lebih kurang tinggal 25 Ustaz." Ni apa punya jawapan ni? Tak transparent kita panggil. Tak telus, tulus, mudus, kudus. tak telus. Bila kita hidangkan perasaan suka berbohong kepada orang, salah satu perkara yang kita dapat adalah kepercayaan. Dan Nabi itu dipanggil Al-Amin sebab itu dia dapat kepercayaan. Terus dapat kepercayaan, tak pernah bohong. Tuan-tuan, dalam hidup modal terbesar dalam kehidupan kepercayaan. Mungkin tuan-tuan rasa tak apalah, saya yang penting ada duit Ustaz, naik gaji, dapat jusabi, terus 3, cukuplah. Tak. Hidup ni yang paling nikmat kalau orang percaya pada kita. Contoh saya ambil mudah. Tuan-tuan sedang mana pentingnya orang yang kita percaya ni. Tuan-tuan sanggup tak naik kereta daripada Ipoh sampai Kuala Lumpur dengan orang yang kita tak percaya dia bawa kereta tu, betul atau tidak? Tak tidur kita tuan-tuan sampai Kuala Lumpur, tak tidur, keras begini.
Kita tak confident dengan dia, walaupun dia duit banyak. Bukan soal duit menjamin kita boleh sampai Kuala Lumpur, kepercayaan itu. Tapi kalau driver bas, driver taksi, dia bawa, kita percaya ke mana-mana. Kita tidur je, naik kereta tidur, tarik seat belakang tidur sampai rumah, sebab percaya. Itu baru driving, belum cerita hal lain. Hingga kan ada satu kitab menyebut Nabi Ibrahim ni walaupun seumur hidup dia pernah bohong, satu hari orang jumpa dia menangis masa dia dah tua, basah janggut. Orang tanya pada dia, "Tuan, kenapa tuan nangis?" Kata Ibrahim, "Aku nangis mengenangkan dosa aku zaman dulu." "Apa dosa tuan buat? Bunuh orang ke apa ni?" Beria menangis, basah janggut. "Tak ada," kata dia. "Seumur hidup aku pernah bohong 3 kali. Aku takut Allah murka pada aku." Bayangkanlah tuan-tuan, seumur hidup bohong 3 kali, menangis basah janggut. Kita sehari 17 kali mengelentong orang, sengih tuan-tuan, tak ada masalah. Sengih, menipu, la ilaha illallah, daripada pagi sampai ke malam bohong je kerja. Tak boleh, tak boleh. Taubat Nabi-Nabi ni luar biasa. Jadi kalau kita nak ikut sunnah yang pertama ini, belajarlah untuk tidak berbohong. Untuk permulaan latihan tak berbohong, saya cadangkan mulai malam ni dan hari esok dan seterusnya, tuan-tuan cuba buang daripada kamus hidup tuan-tuan kalimat on the way. Buanglah. On the way ni bohong nombor 1 sebenarnya. Kalau nak belajar tak nak bohong, jangan guna on the way dah lepas ni. Mana kalau bos tanya, kau di mana? On the way bos. Oh, itu menipu namanya. Sebutkan kedudukan. Kalau ada koordinat GPS sebut, north berapa, east berapa sebut, biar tepat mengikut ke mana kedudukan. Ini orang jujur betul. Saya dulu pernah tengok orang on the way ni, saya tak percaya. Sebab on the way ni, on the way dalam perjalanan, dari katil ke bilik mandi pun on the way, dari pintu besar ke pagar rumah pun on the way. On the way ni apa? Tak ada makna. Lepas ni be definite, kat mana kita ada. Dulu pernah masa saya jadi qadi di Temerloh, ada satu orang datang ke pejabat qadi, dia ni kerja ADO. Bukan ADO, kado, chief ADO. Datang untuk ni kado ramai, tak tahulah mana satu. Datanglah pejabat saya, sebab pejabat saya ni ada gerai, dia orang selalu mengetih di situ. Jadi kado ni datang, telefon ke saya, "Al-Fadil, jom minum air." Jadi saya kalau orang ajak minum sarapan pagi, memang saya kena pergi. Itu sebahagian daripada deskripsi tugas saya. Sebab saya kerja kerajaan grade S. S tu maknanya sarapan. Memang kerja saya sarapan. "Al-Fadil, minum air." "Okey." Kado ajak, kena pergilah. Gila. "Mana tuan?" "Mesyuarat pejabat tuan ni, DO dah tunggu dah ni." "Minum air dulu tuan." Okey, dia minum air. Dia duduk, dia order teh tarik 1, nasi lemak, telur goreng. Dia letak fail. Lepas tu ini meeting lah, dia cerita lagi ni. Tiba-tiba telefon dia berbunyi, kring. Dia angkat. Saya tahu yang telefon mesti DO punya. Sebab dia, "Halo, ya Datuk, ya Datuk, saya on the way Datuk." Ya Datuk. Okey Datuk. Okey, on the way Datuk. Okey. On the way baru order. Bayangkanlah DO dekat pejabat tu menunggu, nak punyalah berpeluh-peluh, nak prepare, nak menengok dulu surat, bukan? Bayangkanlah anak buah kita mengelentong kita hari-hari. On the way, rupa tidur bawah katil pun ada on the way juga. Buang dulu sifat on the way ni. Ada orang hidup tak bohong tapi tak transparent, ada. Sebab Al-Amin juga artinya tulus, mulus, kudus, transparent. Tidak ada yang disembunyikan. Contoh ibu-ibu, puan-puan ni selalu tak transparent. Bila kita tanya, "Kak, umur berapa?" Rahsia. Astagfirullahalazim. Tak telus namanya. Telus sajalah. "Berapa umur?" Sebut sekian-sekian. Tak, rahsia. Rahsia. Dia panggil tak transparent. Bukan orang perempuan sajalah, orang lelaki pun begitu juga. "Pakcik umur berapa?" "Saya ni dah pakai-pakai, tolak cuti umum, lebih kurang tinggal 25 Ustaz." Ni apa punya jawapan ni? Tak transparent kita panggil. Tak telus, tulus, mudus, kudus. tak telus. Bila kita hidangkan perasaan suka berbohong kepada orang, salah satu perkara yang kita dapat adalah kepercayaan. Dan Nabi itu dipanggil Al-Amin sebab itu dia dapat kepercayaan. Terus dapat kepercayaan. Tak pernah bohong.
Tuan-tuan, dalam hidup, modal terbesar dalam kehidupan kepercayaan. Mungkin tuan-tuan rasa tak apalah, saya yang penting ada duit ustaz, naik gaji, dapat jusabi, terus 3, cukuplah. Tak. Hidup ni yang paling nikmat kalau orang percaya pada kita. Contoh saya ambil mudah. Tuan-tuan, sedang mana pentingnya orang yang kita percaya ni. Tuan-tuan sanggup tak naik kereta daripada Ipoh sampai Kuala Lumpur dengan orang yang kita tak percaya dia bawa kereta tu, betul atau tidak? Tak tidur kita tuan-tuan, sampai Kuala Lumpur tak tidur, keras begini. Kita tak confident dengan dia, walaupun dia duit banyak. Bukan soal duit menjamin kita boleh sampai Kuala Lumpur, kepercayaan itu. Tapi kalau driver bas, driver taksi, dia bawa, kita percaya ke mana-mana, kita tidur je. Naik kereta tidur, tarik seat belakang tidur sampai rumah. Sebab percaya. Itu baru driving, belum cerita hal lain.